Berita Al-Hijrah 20 Zulhijjah 30 Julai, buat majlis nikah, ajak penduduk kampung. Juga pemandu bas cabul kanak-kanak 10 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Fazidah Mustafa. Padah menganjurkan majlis pernikahan seorang lelaki di kompaun RM4,000. Ketua Polis Daerah Kota Star, Asisten Komisioner Ahmad Syukri Mat Akhir berkata, kesalahan lelaki berusia 58 tahun itu ialah menganjurkan kenduri serta menjemput orang ramai hadir di rumahnya di Kampung Padang Mukim Gajah Mati, Pokok Sena kira-kira jam 12.45 tengah hari semalam. Ahmad Syukri berkata pihaknya menerima maklumat daripada orang awam terdapat penganjuran majlis pernikahan sedang berlangsung di kawasan itu. Majlis kenduri itu turut dihadiri beberapa penduduk kampung. Menurut beliau, majlis tersebut melanggari pematuhan SOP di mana tiada penjarakan dan berkumpul beramai-ramai. Ahmad Syukri berkata pasukan pemantau COVID-19 kemudiannya mengeluarkan kompaun RM4,000 terhadap tuan rumah selaku penganjur majlis berkenaan. Lelaki itu didapati melakukan kesalahan mengikut Peraturan 4 Akta 342 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit langkah-langkah dalam kawasan tempat jangkitan 1988. Di Perlis, bekas Setiausaha Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu bahagian Arau didakwa di Mahkamah Magistrate Kangar hari ini atas 6 pertuduhan membabitkan pecah amanah, tipu dan curi. Ismail Rizal Abdul Rahman, 50 tahun, yang mengaku tidak bersalah atas semua pertuduhan berkenaan, minta dibicarakan. Bagi pertuduhan jenayah menipu, Ismail Rizal didakwa menipu Juanda Jamaluddin, 51 tahun, dengan memperdayanya untuk mempercayai bahawa tertuduh boleh mendapatkan projek pembangunan daripada agensi kerajaan dengan cara membuat bayaran kepada penama Amran Putra Asmuni, 48 tahun, bagi tujuan melobi dan mendorong Juanda menyerahkan wang tunai berjumlah RM800, RM2,500, RM5,100 dan RM1,000 kepada tertuduh yang dilakukan pada 11, 14, 19 dan 30 September 2019. Untuk dakwaan curi pula, Ismail Rizal dilapor mencuri seutas loket emas seberat 27.56 gram berharga lebih kurang RM6,223.48 milik Juanda Jamaluddin di kedai Bansing Emas Enterprise, Cawangan Arau pada 6 Januari 2020. Manakala bagi pertuduhan pecah amanah, Ismail Rizal yang diamanahkan mengurus sebanyak 11,594 beg minyak masak bernilai RM34,782 didapati melakukan kesalahan pecah amanah jenayah ke atas harta berkenaan di mana secara curang menyalahgunakan harta itu dengan menjual harta tersebut di nombor 10 Taman Desa Pauh Arau antara 3 Mei hingga 13 Jun 2021. Mahkamah menetapkan 3 September depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Mahkamah turut membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM21,000 bagi semua pertuduhan yang dikenakan terhadap tertuduh. Namun Ismail Rizal didapati gagal membayar denda berkenaan dan terpaksa ditahan di Pusat Koreksional Perlis sehingga tarikh sebutan semula kes. Manakala di Negeri Sembilan, seorang penolong pengarah bahagian dasar dan perancangan strategik Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Putrajaya didakwa di Mahkamah Seksyen Seremban atas pertuduhan mengemukakan tuntutan palsu berjumlah RM15,000 terhadap pembekalan makanan bagi satu majlis pada tahun 2016. Haslin Abdul Razak, 46 tahun, yang merupakan tertuduh kedua secara bersama dengan seorang peniaga yang juga tertuduh pertama, Muhammad Irwan Rizwan Abdullah, 44 tahun, didakwa melakukan perkara tersebut di Pejabat Jakwa Negeri Sembilan, Melaka di Wisma Persekutuan pada 6 Disember 2016. Tuntutan itu melibatkan pembekalan perkhidmatan makan minum sempena Majlis Ramah Mesra Pengarah Jakwa bersama penduduk komuniti orang asli Bukit Payung, Alur Gajah, Melaka yang sebenarnya tidak dilaksanakan. Mereka didakwa di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009, namun kedua-duanya mengaku tidak bersalah. Sehubungan itu, Mahkamah mengarahkan bayaran ikat jamin berjumlah RM7,000 kepada setiap seorang.
Kes akan disebut semula 24 September ini. Seorang pemandu bas sekolah didakwa di Mahkamah Session Ipoh hari ini atas pertuduhan melakukan jenayah seksual terhadap seorang kanak-kanak perempuan 2 tahun lalu. K. Ravi Chandran, 53 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah terhadap pertuduhan berkenaan. Ravi Chandran didakwa menyentuh kemaluan kanak-kanak perempuan berusia 10 tahun itu ketika mangsa dalam perjalanan dari sekolah ke rumah. Dia didakwa melakukan kesalahan tersebut di atas motosikal di Taman Pinjiria Ipoh antara pukul 1 petang hingga 1.25 petang pada 6 Ogos 2019. Bapa kepada dua anak itu didakwa mengikut Seksyen 14(A) Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 yang membawa hukuman penjara sehingga 20 tahun dan boleh disebat jika sabit kesalahan. Tertuduh juga boleh akan diletakkan di bawah pengawasan polis tidak lebih daripada 3 tahun. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM4,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 24 September depan untuk sebutan semula kes. Sementara itu, di Terengganu, tempoh tahanan reman anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia rela yang menembak 2 jirannya sehingga salah seorang daripadanya maut pada 23 Julai lalu di Taman Raya Wakaf Tapai Marang dilanjutkan 5 hari lagi sehingga 4 Ogos depan. Ia bagi melengkapkan siasatan pihak polis terhadap kejadian berkenaan. Perintah sambungan reman terhadap suspek berusia 56 tahun itu dikeluarkan Magistrat Engku Nurul Ain Engku Muda selepas tempoh reman 7 hari bermula 24 Julai lalu berakhir pada Jumaat. Suspek telah dibawa ke mahkamah untuk proses sambungan reman dan telah disambung reman selama 5 hari. Dalam kes ini, siasatan telah kita laksanakan dan telah hampir siap. Dan kita akan merujuk kertas siasatan ini ke Pejabat Timbalan Pendakwa Raya untuk cadangan pertuduhan. Pada 23 Julai lalu, seorang lelaki maut manakala anak saudaranya parah selepas ditembak suspek yang juga jiran mangsa dipercayai menggunakan senapan patah. Mangsa Fong Swee Fan, 65 tahun yang juga bekas ketua bahagian MCA Marang yang cedera di dada disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Manakala anak saudaranya Teo Hok Beng, 45, parah akibat terkena tembakan sama. Tembakan ke arah kedua-dua mangsa. Selepas ini, terapi jiwa ketika pandemik COVID-19. Alhamdulillah bertemu kembali. Krisis perlembagaan yang berlaku baru-baru ini perlu diselesaikan segera agar usaha pemulihan negara dapat ditumpukan. Pensyarah Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia USM, Profesor Siva Murugan Pandian berkata, pendekatan syura adalah jalan terbaik bagi mencapai persepakatan antara kerajaan dan pihak istana agar segala kekusutan dapat dileraikan serta tidak mengelirukan rakyat. Harus kembali kepada perlembagaan dan melihat kepada perkara-perkara yang boleh digunakan pakai untuk memastikan secara bermusyawarah isu ini tidak berleretan, kekhususan yang timbul itu boleh dileraikan. Dan saya percaya isunya di sini adalah wujudnya pertemuan di antara eksekutif dan juga istana. Kita pernah melihat krisis perlembagaan 1983, 1953, sudah pasti kita tidak mahu melihat apa yang telah berlaku itu berlaku sekali lagi selepas beberapa tahun. Tambahnya, pembatalan ordinen darurat tidak boleh dikuatkuasakan tanpa perkenan oleh Yang di-Pertuan Agong. Katanya lagi, isu yang timbul baru-baru ini disebabkan kekeliruan yang berpunca daripada salah faham berhubung perlembagaan. Justeru perbahasan di Parlimen merupakan penambahbaikan yang boleh dilakukan selain dilihat sebagai usaha ke arah peranan semak dan imbang di kalangan wakil rakyat. Beliau berkata demikian pada hari pertama. Kesedaran yang tinggi mengenai bahaya COVID-19 itu antara penyumbang kepada peningkatan kes virus berkenaan di negara ini selepas rakyat mengambil langkah membuat ujian calitan dan rawatan kendiri bagi memastikan mereka tidak dijangkiti wabak berkenaan. Pandangan itu disuarakan Pegawai Perubatan UiTM Private Specialist Centre Dr. Shakira Azami yang melihat trend berkenaan sebagai inisiatif yang bijak selain kes sporadik yang tidak dapat dijangka.
Ada beberapa sebab lain yang saya fikirkan menyumbang kepada kenaikan selain daripada pematuhan SOP. Yang pertama adalah it is no longer cluster, it is sporadic. Sporadic ni maksudnya dia ada di mana-mana, semua tempat ada, semua orang boleh dijangkiti. Yang kedua adalah disebabkan mutasi virus yang baru seperti yang kita tahu, Delta variant yang lagi senang dijangkiti. Yang ketiga yang saya kira menariklah adalah disebabkan oleh kesedaran orang mengenai COVID-19 tentang bahayanya, tentang gejalanya yang menyebabkan lebih ramai orang pergi testing. Jadi lebih ramai testing, lebih ramai yang turn out to be positif lah. Walau bagaimanapun jelasnya, angka kes harian diyakini akan berkurangan selepas negara mencapai 80% imuniti kelompok. Dalam pada itu, berhubung individu yang sudah melengkapkan 2 dos vaksin, beliau berpandangan rakyat perlu patuhi SOP COVID-19 dengan lebih ketat, ekoran bimbang gelombang ketiga virus berkenaan berlaku. Serta kerajaan harus melengkapkan rakyat dengan herd immunity terlebih dahulu sebelum sebarang kelonggaran diberikan. Vaksin COVID tidak pernah cakap yang okay, once you dah dapat vaksin, you tak payah ikut SOP. Once you dah dapat vaksin, you takkan dapat jangkitan COVID. No. Jadi fokus kita yang pertama adalah memastikan seramai mungkin dapat vaksin. Sekarang ni negara kita dah berjaya capai 40% daripada populasi yang dah dapat vaksin. Kita nak 80%, kita dah capai half of that. By end of this year, kita harap kita dapat 80%. Dan yang kedua adalah pematuhan SOP oleh semua pihak. Jadi saya ambil kira 2 faktor utama ni kita perlu fokus dulu sebelum kita pertimbangkan apa-apa kelonggaran untuk golongan tertentu. Tambahnya, masyarakat di Malaysia perlu sama-sama menyokong dan berganding bahu dengan semua pihak dalam usaha untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang sudah membentuk imuniti kelompok. Sementara itu, kesihatan mental dalam kalangan rakyat Malaysia termasuk pelajar semakin membimbangkan sejak negara dilanda pandemik. Namun prihatin dengan masalah berkenaan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM mengambil pendekatan menubuhkan Kelab Abu Hurairah khusus dalam membantu pelajar mereka yang mungkin mengalami kemurungan sebagai terapi. Menurut pensyarah kanan di Pusat Bahasa dan Pembangunan Akademik Pra-Universiti merangkap penasihat kelab tersebut, Zarinah Jan Yusof-Han, beliau percaya ramai pelajarnya yang sudah beransur pulih daripada tekanan perasaan selepas mereka meluangkan masa bermain dengan si bulus. Jadi di UIA ini kami menganggapkan haiwan ini sebagai satu terapi. Ya, yang kami rasa adalah satu rahmat dari Allah. Ya, jadi kami gunakan rahmat Allah ini untuk menjadikan terapi kepada anak-anak murid kami. Dan salah satu terapi yang dipanggil Animal Assisted Therapy atau Animal Assisted Intervention ni merupakan satu aktiviti di mana students dapat menenangkan jiwa, menghilangkan stres. Bukan itu sahaja, Kelab Abu Hurairah ini juga dapat membantu pelajar yang tidak dapat mengawal emosi mereka serta tidak menjadikan mereka merasa keseorangan. As macam student sekarang, macam kita orang stres lah. Basically memang stres, nak lagi sekarang PKPD apa semua duduk dalam. So tak boleh keluar, tak boleh ke mana. Jadi kami punya aktiviti selain basically makan, minum semua, belajar dan memang tiap-tiap minggu kalau hujung minggu memang pergi ke sini untuk release stres lah. Saya rasa tenang dan seronok sebab itu macam kawan. Kadang-kadang saya ajak kucing tu main seperti main askar-askar. Kucing tu umpama kawan saya lah. Sebab selalu saya main sendiri tapi ada kucing tu saya bolehlah tambahkan watak dalam permainan saya. Dalam pada itu, menurut Timbalan Rektor Pembangunan Pelajar dan Pelibatan Komuniti UIAM, Profesor Madya Dr. Zulkifli Hasan, penubuhan Kelab Abu Hurairah tersebut merupakan salah satu inisiatif mereka dalam mengaplikasikan konsep kelestarian manusia dan alam. Sebelum ini, ia membuahkan hasil dan pihaknya turut menerima anugerah di peringkat antarabangsa bagi usaha berkenaan. Dan di antara bukti sokongan universiti ini, alhamdulillah Kelab Abu Hurairah menerusi inisiatif mereka telah memenangi satu award di peringkat antarabangsa yang diiktiraf oleh United Nations University, iaitu dipanggil sebagai RCE Award di peringkat antarabangsa.
kajian telah membuktikan bahawa interaksi antara haiwan dan juga manusia ataupun terapi haiwan ini sebenarnya dapat mengurangkan kadar kortisol, iaitu hormon yang berkaitan dengan stres. Bukan itu sahaja, terapi ini juga sebenarnya dapat membantu badan untuk merembeskan lebih banyak hormon endorfin yang berfungsi untuk membuatkan badan lebih ceria. Jadi tidak heranlah setiap kali kita bercakap dengan haiwan, kita akan tersenyum. Dan mungkin ini adalah salah satu terapi yang boleh kita cuba semasa PKP ini untuk melegakan stres semasa PKP. Hanisa Hasanuddin, Berita Al-Hijrah. Kira-kira 300 penduduk di Pulau Redang termasuk penggiat industri pelancongan telah menerima suntikan vaksin bermula hari ini. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Batu Rakit Bazlan Abdul Rahman, pemberian vaksin itu memberi kelegaan dan harapan baru kepada mereka untuk kembali beroperasi. Suntikan di bawah program outreach vaksinasi itu berjalan selama 2 hari sehingga esok. Jelas Bazlan, suntikan itu dapat memberi keyakinan mereka untuk berhadapan dengan pelancong sekaligus merancakkan kembali ekonomi yang teruk terjejas selama ini di pulau berkenaan. Dan kita harap dengan vaksinasi ini memudahkan lagi lah sektor pelancongan ini di Pulau Redang ini dibuka untuk supaya orang penduduk di Pulau Redang ini dapat bekerja semula lah. Lebih-lebih lagi dalam suasana hari ini memang cukup terkesan lah sektor pelancongan ini. Tambahnya, setakat hari ini tiada kes COVID-19 direkodkan di Pulau Peranginan itu dan berharap ia akan terus berkekalan lebih-lebih lagi setelah divaksin. Buat masa sekarang ni kita tak boleh tengok orang luar masuk. Bila kita tengok orang luar masuk, rapat tak rapat selalu kita. Jadi risau juga sebab kita kosong lagi. Tapi bila kita dah jadi macam ni, kita dah dapat vaksin, jadi kita tak lah risau sangat. Jadi kita rasa yakin sikit kita nak layan tetamu kita, apa semua orang luar mari pun tak ada masalah. Mana terjejah lah. Kadang kerjaan saya sekarang terjejah lah. Sebab punca pendapatan dah pelacong-pelacong tak ada masuk ke Pulau Redang lagi. Kita harap vaksin ini sektor-sektor pelancongan akan dibuka semula ke. Terdahulu 5,000 penggiat industri pelancongan di pulau-pulau utama di Terengganu dijangka selesai menerima vaksinasi menjelang Ogos. Program suntikan vaksin secara outreach itu telah dilakukan di Pulau Kapas dan akan diteruskan di Tasik Kenyer, Pulau Redang, Pulau Perhentian dan Pulau Tenggol. Al-Rashid Dakwah Center ADC mengajak umat Islam negara ini untuk bersama-sama menyumbang dalam projek pembinaan masjid yang pertama di daerah Ratanakiri, Kemboja. Pengurus besarnya Muhammad Karunizam Abdul Ghani berkata masjid yang bakal dibina itu mampu memberi kemudahan kepada lebih 1,000 umat Islam yang tinggal di daerah tersebut untuk beribadah dan aktiviti keagamaan. Waktu sekarang mereka ada hanyalah surau yang kecil, yang usang, yang terkadang terputus bekalan elektrik, terputus bekalan air, menyebabkan ramai di antara mereka yang terpaksa berjalan berpuluh-puluh kilometer keluar daripada daerah Ratanakiri untuk solat Jumaat misalnya dan amal ibadah seperti korban dan sebagainya. Menurutnya lagi, masjid yang bakal dibina pada awal tahun hadapan dianggarkan menelan kos sebanyak RM1 juta merangkumi kos pembelian tanah seluas 2 ekar dan pembinaan bangunan masjid berukuran 300 x 400 kaki persegi. Sehubungan itu, beliau menyeru umat Islam yang berminat untuk menyertai sumbangan pembinaan masjid berkenaan boleh menyumbang sekurang-kurangnya 1 lot bernilai RM300 yang boleh disumbangkan dalam tempoh 6 kali subuh Jumaat. Selain itu, bagi sesiapa sahaja yang berminat boleh menyalurkan sumbangan ke akaun Maybank 5624 6932 5117 Al-Rashid Dakwah Center. Bagi mendapatkan maklumat lanjut, sila layari laman sesawang www.alrashiddawahcenter.com atau hubungi talian 010 9092 885. 31 Julai setiap tahun merupakan Hari Pahlawan Negara. Mereka sanggup bergadai nyawa, harta dan tenaga demi keamanan dan kedaulatan Malaysia. Menghargai jerit perih pejuang tanah air, marilah sama-sama kita menginsafi jasa dan pengorbanan para prajurit negara. Selamat menyambut Hari Pahlawan. Terima kasih buat anda semua.
Tanah air kita, di mana tumpahnya darah pada tanah yang pernah dijajah sekian lama. Ketika itu, mereka mengukir janji, pantang mundur, tidak gentar sama sekali. Mereka terus berjuang selagi nadi tidak mati, selagi darah tidak tumpah ke bumi. Tekad mereka terus berkorban demi tanah air dan ibu pertiwi. Tidak kira di darat, lautan luas, mahupun awan biru. Mereka sentiasa bersepadu demi keamanan, kedaulatan, agar kekal tak diganggu. Kini, semangat pahlawan mengalir ke sisi mereka. Keringat dan lelah mereka demi penawar harapan semua. Demi benteng mengekang musuh yang tak nampak di mata. Demi rakyat yang dambarkan semua berlalu, hidup seperti dahulu. Pahlawan negara, tidak terbalas pengorbanan dan jasamu. Gugurmu di bumi menjadi saksi, sumpah setia dan semangat membara untuk diwarisi. Hanya doa mengiringi langkah untuk perjuangan tidak bernokta. Semuanya demi kesejahteraan dan kedaulatan negara kita, Malaysia. Bincang Niaga Bangkit bersama TV Al-Hijrah kembali lagi 10 Ogos ini. Kami sediakan ruang promosi produk dan perkhidmatan anda dengan pakej mampu milik agar anda kekal bersaing dengan berani. Slot adalah terhad, rebutlah peluang bermula 10 Ogos ini bersama Bincang Niaga Bangkit bersama TV Al-Hijrah. Kekalkan perniagaan, terus bina keyakinan pelanggan. Daftar sekarang di hyperlink www.tvalhijrah.com Palang Bincang Niaga atau hubungi nombor media strategis TV Al-Hijrah yang tertera untuk keterangan lanjut. Baik, selepas ini kanak-kanak maut ditembak tentera Zionis. Kebakaran hutan di wilayah Antalya, selatan Turki mengorbankan 3 nyawa manakala lebih 100 lagi cedera. Pihak berkuasa sedang menyiasat punca kebakaran yang berlaku selepas disyaki akibat perbuatan khianat. Ribuan anggota bomba dikerahkan memadam kebakaran yang melanda kawasan terbabit. Pejabat Kecemasan dan Bencana Turki melaporkan seorang warga emas berusia 82 tahun antara 3 mangsa yang terbunuh dalam kebakaran itu. Kebakaran berlaku di sebuah kawasan yang terletak 75 km ke timur Antalya yang merupakan tempat peranginan popular dalam kalangan pelancong. Keadaan bagaimanapun menjadi lebih buruk apabila api terus marak sehingga merebak menghampiri kawasan pantai yang dipenuhi hotel dan resort. Beberapa perkongsian gambar dan video di media sosial menunjukkan orang awam berlari menyelamatkan diri dengan meredah jalan yang penuh dengan kepulan asap tebal. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berkata, siasatan ke atas kejadian tersebut telah dijalankan. Segala bantuan yang diperlukan turut akan diberikan kepada mangsa yang terjejas akibat kebakaran itu. Upacara pengebumian seorang kanak-kanak lelaki Palestin yang maut akibat ditembak tentera Zionis semalam bertukar tegang. Ia selepas kumpulan rakyat Palestin yang berang dengan tindakan kejam itu membaling batu ke arah tentera Zionis yang berkawal.
Terdahulu, jenazah Muhammad Al-Alami, 12 tahun, dibalut dengan bendera Fatah dan diarak beramai-ramai ke tempat persemadian. Ratusan rakyat Palestin menghadiri upacara pengebumian itu. Ketegangan tercetus setelah mereka bertindak melempar batu ke arah tentera Israel. Tentera Zionis kemudian membalas dengan melepaskan gas pemedih mata. Dalam kejadian semalam, mangsa Muhammad Al-Alami maut selepas ditembak tentera Zionis ketika dia dan ayahnya berada di dalam kereta di Bandar Beit Omar, tebing barat. Allahyarham adalah kanak-kanak kedua yang maut ditembak Israel dalam tempoh kurang seminggu. Sabtu lalu, Muhammad Munir At-Tamimi, 17 tahun, meninggal dunia sehari selepas ditembak tentera Zionis di perkampungan Beta. Kerajaan Arab Saudi membuka semula pintu sempadan bagi menerima pelancong asing yang sudah lengkap menerima vaksin bermula 1 Ogos ini. Kementerian Pelancongan negara itu memaklumkan pelancong asing tidak perlu menjalani kuarantin bagi mereka yang mempunyai sijil vaksinasi. Memetik laporan Saudi Press Agency, Arab Saudi akan membuka semula pintunya kepada pelancong asing dan menarik balik penggantungan kemasukan pemegang visa pelancong bermula 1 Ogos ini. Bagaimanapun, pelancong asing perlu mengambil ujian PCR COVID-19 dalam tempoh 72 jam sebelum tiba di Arab Saudi. Tambahnya, pelancong asing boleh mendaftarkan data mereka yang berkaitan dengan vaksinasi di portal mukim.sa. Data tersebut boleh digunakan pakai dalam aplikasi Tawakkalna. Aplikasi Tawakkalna akan dinaik taraf bagi kegunaan pelancong asing untuk masuk ke tempat awam di negara itu seperti pusat membeli belah, pawagam, restoran dan tempat hiburan. Sementara itu, Kerajaan Arab Saudi hanya membenarkan kemasukan pelancong asing yang mengambil 2 dos vaksin COVID-19 jenis Pfizer, AstraZeneca, Moderna atau Johnson & Johnson. Bagi pelancong yang menerima vaksin jenis Sinopharm atau Sinovac, mereka perlu mengambil dos tambahan daripada mana-mana jenis vaksin yang dibenarkan untuk masuk ke dalam Arab Saudi. Kementerian itu memaklumkan pelancong asing boleh mendapatkan visa pelancongan dengan membuat permohonan melalui laman web www.visitsaudi.com. Laporan itu tadi mengakhiri berita Al-Hijrah. Saya Fazida Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.